Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sekalian, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah Maghrib bulanan kita. Pada malam ini, tuan-tuan sekalian, saya nak pergi pada satu tajuk, iaitu berkaitan dengan perkahwinan. Kalau sebelum ini kita dah sentuh sedikit berkaitan dengan bab harta pusaka, kerana ada soalan yang minta saya terangkan malam ini daripada orang sini. Jadi harapnya orang itu datanglah, tuan-tuan sekalian. Baik. Ada satu persoalan yang timbul, tuan-tuan sekalian. Pasangan ini dia berkahwin di selatan Thailand. Poligami ke tidak? Jawapannya bukan poligami. Maka bila dia balik ke Malaysia, dia pergi nak buat berkaitan dengan pendaftaran perkahwinan dia. Jadi semak punya semak, rupanya yang menikahkan dia itu adalah tidak tersenarai dalam wali-wali hakim ataupun wali am yang ditauliahkan oleh kerajaan negara Thailand. Jadi dia berkahwin dulu pada umur 19 tahun, yang perempuan ini. Dia berkahwin dengan lelaki umur 31 tahun. Jadi kahwin larilah tanpa mendapat persetujuan daripada ibu dan ayah yang perempuan ini. Jadi beliau ini menghadiri suatu kursus kahwin. Makna kata dia nak kahwin lainlah yang perempuan ini. Dan dia kata kepada saya, dia nak mohon di pejabat agama dan declare dirinya sebagai bujang. Kenapa? Sebab di Malaysia ini kita tak ada rekod perkahwinan yang didaftarkan di sana, melainkan mereka ini membuat pengesahan dahulu di mahkamah syariah yang terdekat, iaitu tempat mereka ini bermastautin. Dan persoalan yang lebih besar adalah dia kahwin dulu 2013, maka ada dua orang anak. Anak yang pertama lepas JPM melepaskan, dinasabkan kepada si suaminya, dan anak yang kedua tidak boleh dinasabkan kepada suaminya. Okey. Jadi apa yang perlu dia buat? Apa yang dia perlu buat dari segi prosedurnya adalah, yang pertama, mesti membuat pengesahan nikah terlebih dahulu di mana-mana mahkamah syariah yang tempat dia bermastautin di sini. Jadi kalau kita berada di sini, maka Serembanlah tempat kita, di Senayan sana tu, maka di sana kena buat permohonan pengesahan nikah. Persoalan yang besar lagi adalah suaminya ini telah ditangkap polis, kemudian telah dimasukkan dalam penjara, keluar penjara tak tahu bila, pergi ke mana tak tahu, tuan-tuan sekalian. Maka dia pening dan dia tak tahu apa yang perlu buat, ustaz. Maka saya pun cerita kepada dia begini, dia pun lalok, tuan-tuan. Maka saya kata rujuklah mana-mana peguam syar'i yang boleh handle kes awak. Jadi tak boleh ke ustaz kalau saya terus ke pejabat agama, sebab suami saya dulu dah ceraikan saya 3 kali. Persoalan yang timbul adalah perkahwinan itu belum lagi dikatakan sah, sebab mahkamah syariah belum declare perkahwinan itu sah ataupun tidak. Kemudian tindakan yang kedua adalah perceraian itu pun tidak dibuat mana-mana pengesahan di mana-mana mahkamah syariah. Sebab tuan-tuan kena ingat, apa-apa perceraian yang berlaku di Malaysia mestilah mendapat pengesahan dahulu daripada mana-mana mahkamah syariah. Bukan tu imam surau ini, bukan ustaz pejabat agama. No, dia adalah kuasa hakim syar'i secara total, secara mutlak. Dia yang boleh mengatakan jatuh talak 1, talak 2, talak 3, tak jatuh talak, atau sebaliknya. Jadi dari prosedur begitulah, tuan-tuan sekalian. Maka timbul persoalan, bila mana sijil nikah yang dikemukakan itu, bila Jabatan Agama buat siasatan, wali itu adalah tidak tersenarai dalam wali yang ditauliahkan oleh kerajaan
negara Thailand ataupun majlis agama sana. Maka saya menyangkakan kebarangkalian besar nikah itu adalah tidak sah. Kenapa? Contoh, saya ini ditauliahkan sebagai wali hakim ataupun wali am ke apa yang berkaitan oleh majlis ataupun kerajaan negeri Sembilan. Boleh ataupun tidak saya ini menikahkan pasangan yang berada di Selangor? Tidak boleh, sebab dia melibatkan al-wilayah, iaitu kekuasaan. Tak payah pergi jauh. Saya ceramah malam ini, boleh saya pakai kad tauliah saya Selangor? Saya tak ada yang Negeri Sembilan, boleh? Tak boleh, kena tahan saya nanti. Tapi alhamdulillah ada Selangor, ada Negeri Sembilan, ada wilayah. Maka dari segi tauliah itu yang diberi kebenaran, tauliah itu adalah tauliah yang diberi oleh sultan atau pemerintah dalam kawasan tersebut. Jadi bila mana saya bertanya kepada beliau, bernikah di majlis agama ataupun di mana? Dia kata tak ada, di surau kampung sebelah sungai, dia kata. Kita bukan zaman 70-an, tuan-tuan sekalian. Kita ini zaman 2020. Negara sana pun dah upgrade. Dia ada dia punya SOP-nya. Bila mana perkahwinan, ada dia punya saksi sendirinya, dia ada walinya, ditunjukkan, ditampalkannya, kemudian diberi fotostat dan sebagainya untuk pihak-pihak ini buat permohonan pengesahan nikah di sini. Jadi nak ataupun tidak, dia perlu buat permohonan pengesahan nikah di mahkamah syariah terlebih dahulu. Selesai perkahwinan ataupun pengesahan nikah itu, dia pergi pada kedua pula, iaitu setelah mana pendaftaran selesai, dikeluarkan sijil nikah Malaysia, iaitu perkahwinan itu berlaku di Thailand dan sebagainya, maka kena buat pula permohonan pengesahan lafaz cerai yang dilafazkan, yang dikatakan 3 kali suami dia melafazkannya. Itu kalau nikah itu sah. Tapi kalau nikah itu tidak sah, maka tidak ada guna lagi tentang lafaz tersebut, dan kedua-dua anak itu menjadi statusnya tidak lagi boleh dinasabkan kepada si suami tersebut. Kalau asalnya nikah adalah tidak sah. Sebab itu dalam perkahwinan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham akan kehendak hukum syarak. Kalau tuan-tuan tanya saya, yang berlaku ini adalah orang muda ya, tahun 90-an. Ni budak yang buat ini tahun 90-an je lahir. Maka dia bernikah dulu dia bernikah dulu pada umur 19 tahun. Sekarang ini umurnya dalam 20 lebih lah umurnya sekarang ini. Ada anak 2 orang. Maka nak beritahunya, masyarakat kita ini dalam bab perkahwinan masih lagi buat lebih kurang. Kenapa kita boleh katakan buat lebih kurang? Kerana hukum ini tidak dipatuhi. Rukun nikah ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, ada sirah, lafaz ijab dan qabul. Kalau lengkap kelima-lima ini, maka selesailah. Boleh ataupun tidak malam ini kita akad nikah pasangan yang mana cukup kelima-limanya dalam surau ini malam ini. Sah ataupun tidak nikah itu? Sah, cumanya dari sudut prosedurnya bersalahan, iaitu bertentangan dengan undang-undang yang sedia ada. Kenapa undang-undang itu dibuat? Inilah yang dikatakan dalam kaedah fiqhiyah, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Apa-apa yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakatnya, rakyatnya, maka wajib untuk kita taat. Contoh traffic light, contoh SOP, bawa sejadah, bawa mask, maka kena taat lah. Sebab dia buat untuk kemaslahatan. Tapi orang kita, bila hari Jumaat tidak diberi masuk, kau tanggunglah dosa dan. Ada berlaku. Dia marah pula kepada orang yang menjaga tersebut. Kalau di Selangor lagi dahsyat, tuan-tuan sekalian, saya nak ceramah kena pakai ni. Dia jadi berpeluh. Saya pun jadi busuk mulut saya, tuan-tuan sekalian. Jadi SOP ke apa yang dibuat adalah untuk kemaslahatan. Jadi dalam musim PKP ini orang kita tidak boleh ke sana, betul? Maka tuan-tuan sekalian, kalau nak tahu, masyarakat kita, rakyat kita kalau bernikah di sana terlalu ramai. Begini,
Kalau pernikahan itu saya katakan adalah mereka terus bertindak membuat permohonan pengesahan nikah, pada saya itu okeylah, adalah tindakan kesedaran. Berapa ramai yang jadi macam tadi? Itu baru seorang yang bertanya kepada saya, yang mana dia kata dia nak declare diri dia bujang di pejabat agama. Pejabat agama agak-agak dapat detail atau tidak dia menikah di Selatan Thailand. Tidak ada rekod. Sebab itu sahabat saya di suatu negeri, dia sebagai juru nikah. Habis saja dia akad nikah, lepas pada seminggu berlalu, penguatkuasa Jabatan Agama ini mari panggil dia dan mohon diberikan keterangan di bahagian penguatkuasa. Bila mana dia tanya kenapa dipanggil, rupa-rupanya yang dia menikahkan itu adalah perempuan itu masih lagi ada suami. Ni disebabkan benda-benda ini. Kita tuan-tuan sekalian, kalau kita nak jahanam, biar kita jahanam diri seorang-seorang sudah. Macam yang berlaku tadi, tuan-tuan sekalian, apa jadi dengan anak yang kedua tadi, yang tidak boleh dinasabkan. JPN tidak akan lepas lagi mana tidak ada apa-apa perintah perkahwinan, pengesahan daripada mana-mana mahkamah syariah. Itu tuan-tuan kena faham. Kalau dulu cerita itu cerita dulu, sekarang ini dia makin upgrade, semuanya makin faham, semuanya dah buat kolaborasi di antara Jabatan Agama dengan JPM pun dah ada link dan sebagainya. Maka cantiklah. Kalau dulu barangkali dalam proses untuk penambahbaikan. Jadi bila datang ke mahkamah syariah dalam keadaan kadang-kadang yang berlakunya adalah bila dia dah bergaduh. Dia dah bergaduh, dia datang ke mahkamah, kemudian suami pun entah ke mana, sijil nikah Thailand pun suami yang pegang, konsulat Malaysia di sana pun suami pegang, suami pun hari entah ke mana, jadi susah kepada dirinya. Banyak berlaku. Yang paling banyak berlaku adalah permohonan pengesahan nikah poligami. Ramai orang Melayu kita, Islam kita di Malaysia ini bernikah di sana untuk tujuan poligami. Berapa ramai yang bernikah ikut dan, kemudian berapa ramai yang bercerai ikut dan, kemudian dia tak declare di mahkamah syariah, kemudian dia bercerai ikut suka dia, kemudian dia pergi declare pula dia ni adalah bujang dan sebagainya. Takut tuan-tuan sekalian. Kita takut apa? Kita takut yang kita bernikah itu statusnya ini masih isteri orang, statusnya ini barangkali sebagai masih lagi suami orang. Kita takut. Kalau suami orang okeylah, maknanya kata dia boleh bernikah lebih daripada satu. Tapi ada juga yang berlaku. Saya ingat saya masa saya jadi pendakwa dulu, tuan-tuan sekalian, berlaku di wilayah Persekutuan, lebih daripada 14 orang dia bernikah. Cuba buka Google, type Ustaz Casanova, mesti keluar pendakwa syar'i Muhammad Ihsan Muhammad Daud. Apa nak jadi? 14 orang. Siapa dia ni? Dia ni macam saya duk ceramah sini. Jadi ahli panel. Isterinya bukan calang-calang. Ada. Ustazah dan sebagainya. Bila kita tanya pada pak mertuanya, kenapa menikahkan anak Tuan Haji dengan ustaz ini? Dia kata tak menikah macam mana? Baca Quran sedap, janggut sejemput. Dia minat kau tu. Jadi kalau lebih daripada 4, dia pergi ke satu negeri ini, dia declare dirinya bujang. Dia pergi ke Thailand, dia kata dia ni dah bercerai. Dia kata dia ni lebih daripada 10 perempuan dia berkahwin. Ini bukan orang biasa-biasa. Ini golongan yang mana duk berceramah ni juga, tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya duk ceramah ni pun kadang-kadang saya fikir dalam diri saya, makin banyak bercakap takut makin salah. Sebab tu tuan-tuan kalau lihat ada saja keluar di Facebook atau viral, ada seorang ini yang menceraikan isterinya disebabkan kan viral apa semua tu kan. Tuan-tuan jangan salahkan title dia itu ya. Title ustazah ni pada ilmu, amalan belum tentu. Kena ingat situ ustazah, para ilmuwan ini pada ilmu yang sedikit yang Allah Ta'ala beri, termasuk dengan saya. Amalan, barangkali Pak Abu lebih banyak solat malam daripada saya. Saya tidur, bangun kencing je. Jangan main. Sebab itu bila saya duduk berceramah, saya tak pernah menganggap diri saya ni hebat.
Saya lebih menganggap tuan-tuan lebih mulia daripada saya yang tengah mengajar ini. Itu takut. Takut dengan title itu. Okey. Maka tuan-tuan sekalian, apa yang Allah Ta'ala nak nyatakan dalam perkahwinan ini, kalau tuan-tuan lihat ya, Islam ini buat cantik daripada lahir sampai mati. Daripada lahir, tuan-tuan sekalian, jangan boleh sewenang-wenangnya kita boleh nasabkan anak itu kepada nama kita. Mesti ada rekod, mesti ada bukti pembuktian yang menyatakan kita ini berkahwin bila, anak ini lahir bila. Adakah kita berkahwin tak ada anak, ambil anak angkat, kemudian kita nasabkan anak angkat itu kepada kita? Ini berlaku zaman 70-an, 80-an. Tuan Haji setuju? Tengok, Islam nak suruh daripada awal lahir kena cari siapa dia yang boleh dinasabkan kepada budak ini. Kemudian bila nak berkahwin pula, yang perempuan ini mestilah cari siapa walinya. Walaupun mak dengan ayah itu bercerai lama dah, mak ini dengan ayah lama dah tak berhubung, mesti cari si ayah itu. Mana boleh bergaduh dengan ayah suruh atuk, tak boleh. Dia tidak boleh berpindah begitu saja. Dia mestilah berpindah itu disebabkan mati ataupun disebabkan apa? Disebabkan diisytihar oleh mahkamah wali itu adalah wali fasik. Tidak boleh bergaduh dengan ayah suruh abang, tak boleh. Sebab dia mesti ikut dia punya peringkat-peringkat. Siapa yang prioriti yang lebih utama. Bukan disebabkan bergaduh boleh bertukar begitu sahaja. Kalau menikah di Selatan Thailand ni, itu lainlah, dia isu 2 marhalah dan sebagainya. Baik. Bila mana mati? Bila mana mati pula kena cari siapa dia yang menjadi ahli waris kepada si mati. Ayah saya dulu menikah 2, ustaz. Dia bercerai dengan mak pertama. Saya ni mak yang kedua. Jadi anak mak yang pertama tadi ada 3 orang. Kena bahagi juga ke? Kena bahagi sebab itu adalah anak yang bercerai, mak bukan anak. Tengok. Jadi conclusion nak bagi tahu apa? Bahawasanya kita ini semasa hidup di dunia jangan duk pakat balas sesama adik-beradik, jangan pakat duk balas sesama ahli keluarga. Mana-mana yang berbalah lama, balik minta maaf dan sebagainya. Sebab last kali mesti akan cari juga ahli waris tadi. Islam buat cantik dah daripada awal lahir sampai mati. Bercerai bagaimanapun, bergaduh bagaimanapun, memang tak boleh lari, mesti akan cari balik orang ini disebabkan hukum yang telah ditetapkan. Hikmahnya Allah Ta'ala buat begitu. Baik. Maka, dari sudut prosedur yang kita nyatakan daripada awal tadi, nak beritahu kepada tuan-tuan sekalian, apa yang dibuat oleh kerajaan Malaysia, apa yang dibuat oleh pejabat agama, apa yang dibuat oleh mahkamah syariah mesti patuh satu persatu. Pergi pejabat agama, kita ada borang permohonan nikah, kebenaran berkahwin. Dia akan semak satu. Kemudian dah selesai itu, submit pula kepada yang perempuan pula bawa kepada pejabat agama negeri dia. Dah selesai di situ, barulah boleh dibenarkan nikah itu. Kemudian habis akad nikah, dibacanya taklik. Kemudian dapat sijil nikah, dapat kad nikah. Okay. Kemudian berlaku cerai, buat permohonan pengesahan cerai di mahkamah syariah. Mahkamah syariah keluarkan perintah mahkamah, ambil perintah tadi, pergi pejabat agama, sijil cerai dia ambil sijil nikah dia ambil balik, dia keluarkan sijil cerai. Jadi semua dia ada rekod. Awak bercerai berapa kali, awak rujuk berapa kali, ni isteri nombor berapa, semua ada rekod. Itulah yang dikatakan nak menjaga kesucian. Itu belum lagi tuan-tuan sekalian, yang berlaku kadang-kadang menceraikan isteri masa tahun 2011. Maka isteri kata, jatuh talak ke tidak abang ni? Maka suami jawab, seingat abang belajar darjah 6 dulu tak jatuh rasanya. Isteri pun kata, oh ya ke abang? Peganglah dia kata-kata suami. Kemudian 2014 suami lafaz cerai lagi buat kali kedua. Setakat pengalaman saya tuan-tuan sekalian, orang lelaki ini sekali dia lafaz, dia akan pergi lafaz yang kedua dan ketiga walaupun bukan tahun yang sama. Yang saya duk tanya orang lah yang dia buat tu. Sekali dia lafaz, dia akan pergi pada lafaz yang kedua ketiga walaupun bukan tahun yang sama. Pengalaman saya yang sedikit ini.
Masalahnya adalah 2011 dia tak rujuk mahkamah. 2014 dah isteri kata serabut aku 2 kali dah lafaz ini, maka dia pergi ke mahkamah syariah, dia buat permohonan pengesahan lafaz cerai, dia ambil lafaz yang 2011, dia ambil lafaz yang 2014, hantar pada mahkamah, mahkamah pun isytihar, kedua-dua lafaz itu jatuh. Masalahnya 2013 ada anak seorang. Ini bukan sikit punya kes, tuan-tuan sekalian. Ini sakit kepala kita memikirkan. Itu belum yang datang dalam keadaan, saya ingat lagi pembaca berita TV1, saya ingatnya dulu zaman bila ada dia mu'alaf masuk Islam, lebih daripada berapa puluh cerai yang dibuat oleh suaminya. Kemudian ada isu pula soal dia murtad 2 kali, patah balik. Oh, saya kata dahsyat ni. Jadi isu-isu yang remeh ini yang berdasarkan kepada rukun-rukun ataupun benda-benda yang basic dalam perkahwinan, masyarakat kita masih tak faham. Kenapa boleh jadi tak faham? Sebab sedar ataupun tidak, tuan-tuan sekalian, berapa ramai hari ini orang-orang muda yang berkahwin, yang membekalkan ilmu semata-mata khusus kahwinnya sehari ataupun 2 hari itu saja. Bagi tahu pada saya siapa dia yang sebelum berkahwin dia pergi belajar dulu berkaitan dengan fiqh munakahat dan sebagainya. Bohong, tuan-tuan sekalian. Cuba lihat kehadiran pada malam ini. Siapa dia yang belum berkahwin nak dengar kuliah saya? Ini semua orang dah bahagia lama. Kalau ada pun sikit sangat. Sebab dia berbekalkan dengan itu sahaja. Dia berbekalkan dengan khusus kahwin yang dikatakan lengkap sepenuhnya. Khusus kahwin yang saya belajar barangkali diploma ijazah dihabiskan kepadanya dalam masa 1 hari ataupun 2 hari. Sebelum PKP 2 hari, sepanjang PKP 1 hari. Sebelum PKP 1 slot sejam setengah, disebabkan PKP 1 slot setengah jam sahaja. Maka nak dapat apa? Dia duduk pun begini tak? Muka nak CJ nikah. Kita yang mengajar di depan pun sakit hati. Tapi kita apakan daya, kita hanya beri nasihat supaya mereka dengar. Kadang-kadang yang datang khusus kahwin itu macam-macam ya, tuan-tuan sekalian. Saya dah 3 tahun lebih dah. Orang dalam 3 tahun lebih ni yang mengandung 7 bulan. Kan 7 bulan mana boleh duduk begini. Dia duduk begini dah. Dia tak boleh duduk kerja duduk begini kan. Tak boleh kan. Kata duduk belakang lah. Lima tahun 5 bulan pendakwa pula bukan di Negeri Sembilan, Nuh wilayah. Sebut saja malam apa. Tahun baru, Merdeka, Valentine Day. Penguat kuasa, tak cukup dengan penguat kuasa Jawi, tambah pula dengan polis. Tak cukup dengan polis, immigration. Tak cukup dengan itu, jabatan lain pun sama-sama buat operasi. Masa mula-mula dulu 2014, selalu tangkapan yang dibuat adalah anak dara dan teruna. Lately ini, golongan ini dah berkurangan. Yang banyaknya adalah suami orang, anak dara, isteri orang, duda. Suami orang, isteri orang, biasa. Jadi kalaulah begini keadaannya, saya boleh katakan masyarakat kita tengah tenat. Kalaulah kesalahan jenayah syariah pun kita juara, kemudian cerai-berai pun kita juara, dah mananya yang kita boleh katakan masyarakat kita ini sihat. Sihat ini tak semestinya berjoging ya. Sihat ini mestilah dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Sebab itu saya boleh ucap tahniah hari ini, tuan-tuan sekalian. Bila mana orang itu berkahwin 30 tahun, bila mana orang itu berkahwin 20 tahun, walaupun berlaku cerai dulu, tetapi tanggungjawab dia kepada anak begitu baik, cantik punya, ini saya boleh ucapkan tahniah. Sebab hari ini nak jumpa orang begini terlalu susah. Bulan lepas, orang jemaah sini yang beri nombor telefon saya kepada seorang cikgu. Sebab tu bila saya beli rumah di Batam Benar, rasa bersyukur sangat. Sebab saya membeli dengan keadaan kemampuan saya. Cikgu ini dah pangkatnya DG44.
Isteri sama DG44. DG44 ni dalam 6,000 seorang kan. 6,000 12 lah. Jadi berlakunya perceraian. Dia telefon saya, ustaz, saya pening kepala ustaz, bekas isteri saya tuntut macam-macam. Saya kata, tuntut apa cikgu? Dia tuntut muta'ah, dia tuntut nafkah iddah, dia tuntut harta sepencarian. Saya kata, tuntut apa harta sepencarian? Rumah saya ustaz. Oh, rumah cikgu beli di mana? No, apa? Kat Semenyih tu Eco Majestic. Saya kata, berapa cikgu bayar sebulan Eco Majestic? 3,500. Berapa ratus ribu harga rumah? 720,000 ustaz. Saya beli corner lot. Saya kata, macam mana seronok? Kata, sakit kepala lah ni ustaz, baru 4 tahun beli. Maka dia datang berjumpa dengan saya, dan saya tengok gajinya, saya lihat dia punya hutangnya, rumah, personal loan, kereta. Tuan-tuan tahu tinggal berapa gaji? Negatif. Kalau orang begini yang gaji yang negatif, ajar anak-anak kita macam itu, dia mengajar asal lepas ke dia mengajar dengan penuh keikhlasan? Sebab dia sendiri penuh dengan hutang. Sebab itu kita ni, kalau gaji 3,000, beli setakat rumah yang kita mampu sahaja. Takkan gaji 3,000, rumah 2,200 bulan. Tak apa ustaz, aset. Aset lah, aset. Jadi macam tadi. Lepas tu kita ini, tuan-tuan sekalian, apa-apa nak buat mesti fikir secantik-cantiknya. Kemudian saya tanya kepada beliau, saya kata, rumah ini cikgu bayar seorang, betul ustaz. Lain semua isteri saya bayar. Maka bila isteri yang bayar, tuan-tuan sekalian, setuju ataupun tidak, dia tidak bertepatan seperti mana yang Allah Ta'ala kata, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terletak kewajipan orang lelaki dalam memberikan nafkah bagi mereka yang berada di bawah tanggungannya dengan cara yang betul. Makan, minum, pakai, tempat tinggal. Ini orang lelaki wajib sediakan. Kalau dalam kes tadi, dia hanya sediakan tempat tinggal, yang lain isteri dia yang ambil tanggungjawab. Apa yang Allah Ta'ala suruh, maka kena ikut. Allah Ta'ala kata suruh solat, mesti ada sebab. Allah Ta'ala suruh bayar zakat, mesti ada sebab. Allah Ta'ala suruh puasa, mesti ada sebab. Allah Ta'ala suruh bayar nafkah, mesti ada sebab. Tapi kita terlebih pandai, kita bahagi pula. Tak apalah, disebabkan kita dah kahwin ni, abang bayar rumah, yang lain semua saya yang bayar. Itu, bila jadi begitu, tuan-tuan sekalian, jadi bercelaru habis ke kehidupan mereka yang kita katakan terbabas di tengah jalan, tak sampai 10 tahun kahwin, bercerai, kemudian yang ni pula tuntut pun jadi pening kepala, tuan-tuan sekalian. Hutang banyak. Jadi kalau gaji 6,000 ni kita kata besar lah, maknanya kata masuk 25 bulan, tengok begitu je lah duit tak? Nak ambil tak boleh, sebab dia pergi kepada bayar-bayar hutang tersebut. Okey. Jadi berapa minit lagi? Insya 10. 6. Sekejap je tak? Okay. Jadi dalam bab perkahwinan ini, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, perkahwinan ini bukan benda yang main-main. Perkahwinan ini bukan perkara yang kita boleh lihat sesuka hati. Sebab Allah Ta'ala nyatakan, dalam kita nak memilih pasangan ini, mestilah soal agama nombor 1. Kalau pasangan kita itu handsome dan ada agama, itu bonus. Tapi kalau tak berapa nak handsome, agama ada, ambil lah. Tapi kalau agama tak ada, handsome lebih, maka better cari orang lain. Kenapa? Sebabnya adalah orang perempuan yang kita kahwin ataupun orang lelaki yang kita kahwin itu umurnya 26 tahun. 26 tahun itu dididik oleh siapa? Dididik oleh mak ayahnya. Kalau 26 tahun dididik oleh mak ayahnya dengan acuan begitu, kita kahwin dengan dia umur 27, dalam masa seminggu kita boleh tune dia. Tak mungkin untuk kita boleh buat. Habis tu macam mana ustaz nak cari orang yang baik? Maka tak susah pun, lihatlah kepada agamanya, mak ayahnya, ahli keluarganya, keturunannya. Bila kita keluar dengan dia, bagaimana waktu solatnya, jaga ataupun tidak. Maka satu persatu perlu dinilai. Guideline telah diberi, tetapi kita langgar guideline tersebut, maka kita buat kajian kita sendiri yang melanggari guideline tersebut. Maka dapatlah natijahnya, dapatlah
hasilnya seperti mana yang kita nak tadilah. Okey, setakat itu. Ada soalan? Sila. Mana tahu nak tanya pasal kawan dia ke? Sila tuan-tuan. Ya, Pak Abu, soalan. Soalan? Apa tak Pak Abu? Boleh Pak Abu. Baik. Bersama balik pukul 1 pagi. Okey, bagus soalan Pak Abu. Pak Abu tanya, andai kata pasangan ini bercerai pada pukul 12 malam, kemudian dia melakukan persetubuhan pada pukul 1 pagi, tak sampai sejam dia terus bersetubuh dengan pasangannya, adakah ia dikira sebagai rujuk? Baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, rujuk yang diiktiraf adalah rujuk dengan perkataan, yakni bil qawli. Bil fi'li tidak diterima pakai. Jadi nak ataupun tidak, sebelum daripada dia bersetubuh itu, maka dia kena maklum dulu, abang rujuk awak balik, sebagai contoh yang simple. Tak payah bahawasanya saya Uji Rashid ke apa nama, tak payah. Jadi mana kata abang rujuk awak kembali, itu pun sudah memadai. Abang nak balik kepada awak. Maka selalunya hakim-hakim mahkamah syariah dia akan lihat mana-mana perkataan yang menjurus kepada nak rujuk secara perkataan dahulu sebelum berlakunya perbuatan. Mula-mula dulu masa saya belajar di zaman universiti, saya menganggap, saya kata kalau dia bersetubuh, makna kata dia nak balik kepada suami, kepada isterinya dulu. Bila mana saya dalam bidang ini, Allah Ta'ala nak tunjukkan saya satu peristiwa. Ada seorang perempuan telefon saya, iaitu seorang anggota, tak kisahlah anggota mana, yang bekerja di satu institusi. Dia bertanyakan soal hak jagaan anak, yang baru bercerai baru berapa bulan, tapi habislah tempoh iddahnya. Saya kata kepadanya, puan tak nak balik kepada suami tu, bekas suami? Yelah, fikirlah pasal anak. Dia kata, tahu ustaz, tak ada rasa tu. Suami tak ada balik? Ada balik. Oh, tapi dia balik dengan saya, dia tidur dengan saya. Dia tidur dengan puan, dia setubuh dengan puan? Ya, dia tidur dengan saya, dia setubuh dengan saya 2 kali ustaz. Okey, saya tanya lagi. Habis tu makna kata dia bersetubuh tu dia nak rujuk puan? Tak, dia kata pada saya setubuh dengan awak bukan nak rujuk dengan awak, saya nak muaskan nafsu saya je. Kita dah jumpa. Rupanya ada manusia yang mana dia setubuh dengan pasangannya, berniatnya bukan untuk rujuk tetapi untuk memenuhi keperluan nafsu sahaja. Maka faham ataupun tidak kenapa Imam Syafi'i membuat suatu hukum yang mana mestilah rujuk dengan perkataan. Rupanya apa yang dibuat oleh ulama ini melangkaui zaman. Ada manusia yang mana dia setubuh tetapi niatnya bukan untuk rujuk tetapi untuk memuaskan nafsu sahaja. Jadi persoalan Pak Abu adalah nak ataupun tidak, dia mesti dengan rujuk dengan perkataan. Tapi selalunya dia akan bercakap dulu tak sebelum nak setubuh tak? Takkan masuk bilik tu selok begitu tak? Betul Pak Abu? Ada perkataan dia intro kan, I love you kan, abang nak balik, abang minta maaf. Itu pun boleh dikira sebagai rujuk dengan perkataan. Selanjutnya kita akan cari juga perkataan-perkataan yang keluar sebelum berlakunya persetubuhan tersebut. Jadi kalau siapa-siapa tanya Pak Abu dia nak rujuk, maka Pak Abu nyatakan kepadanya mestilah rujuk dengan perkataan. Boleh? Baik. Kalau bab rujuk ini bagaimana dari segi prosedurnya? Bercerai pukul 12, anda katalah berlaku rujuk pukul 1 pagi. Jangan memandai-mandai kata tak apalah aku dah rujuk bini aku. Tak boleh. Mesti pergi ke mahkamah, pengesahan nikah dan pengesahan rujuk tersebut. Kenapa? Sebab kita nak bahawa adanya rekod. Kita nak bahawasanya kita bukan hidup zaman batu, aku dengan kau begitu saja. Kita nak ada rekod bercerai bila, rujuk bila. Tapi ramai yang berlaku adalah bila dia dah berlaku macam sejam 2 begitu, dia buat donor begitu je. Lepas tu yang isunya adalah
cerai itu sah ataupun tidak. Maka dia kata sah tu, saya belajar sah. Dia ikut dia pula dah. Yang boleh kata sah bukan saya ya. Tuan-puan kalau tanya saya, selalu sangat orang tanya, dulu saya jawab, sekarang saya tak nak jawab dah. Kenapa? Kadang bohong. Telefon saya, ustaz, saya ada lafaz pada suami saya, pada isteri saya begini. Jatuh talak ke tidak ustaz? Saya kata jatuh. Dia pergi tanya ustaz lain pula. Ustaz, saya ada lafaz tapi tak adalah macam tu, macam begini sikit, ada pusing. Tak jatuh. Agak-agak dia nak pegang saya ke pegang ustaz tu? Pegang ustaz itu. Apa kesalahan saya dan ustaz itu? Kesalahan saya dan ustaz itu adalah saya sepatutnya kata di akhir kalam saya, apa-apa pun pandangan saya ini tidak mengikat awak dan tidak tepat kerana saya tidak adil, saya hanya mendengar keterangan awak. Awak yang bercakap, yang mendengar belum lagi memberi keterangan di hadapan saya. Maka kedua-dua ustaz ini tidak boleh buat suatu keputusan yang tepat, mesti di akhir kalam kata pada orang ini, apa-apa pun mesti rujuk mahkamah syariah yang paling tepat. Dulu saya jawab begitu. Tapi ada juga yang tak rujuk. Maka saya akan jawab, saya tak nak jawab. Kata pergi mahkamah, saya tak kerti. Sebab perangai orang kita, dia rujuk mana-mana ustaz, ustaz tu pula main dengar sebelah pihak, maka jadi masalah. Sebab yang mengikatnya adalah hakim syar'i itu saja. Siapa yang beri kuasa kepadanya? Yang beri kuasa adalah pemerintah, yakni sultan atau raja dalam negeri atau negara tersebut. Dia bukan saja-saja boleh beri kuasa begitu. Sebab itu, ustaz ataupun ustazah ini, tuan-tuan sekalian, dia ada bidang masing-masing. Pernah saya datang sini ceramah bab tafsir. Kenapa ustaz tak ceramah? Sebab ini bukan bidang saya. Kalaupun kita ada doktor sebagai contoh, kita ada bidang kita. Kita ada bidang makhraj, apa tu, berkaitan dengan hadis. Bab undang-undang belum tentu. Macam saya ni adalah sedikit, bolehlah cerita bab ini sikit, ini dalam bidang saya. Nak cerita bab tafsir, cerita bab sirah, saya pun tak kerti juga. Jadi, dia ada bidang-bidangnya. Maka tuan-tuan, nak rujuk seseorang itu, rujuk kepada ahlinya. Boleh? Jangan duk main asal dia ustaz, rujuk dia. Yang selalu jadi masuk Tok Imam. Habis muamalah Islam tanya Tok Imam. Tok Imam dia ada bidang dia. Barangkali Quran, barangkali solat jenazah, barangkali baca Yasin. Maka tanya dia dalam bab hukum-hukum itu. Tapi kalau bab-bab yang lain, maka carilah orang yang dalam bidangnya. Soalan lain? Ada soalan? Sila. Jawab macam mana tu okey, bagus soalan ni. Soalan tuan ini dia tanya, kalau suami kata saya rujuk awak, adakah yang perempuan kata saya terima rujuk abang? Jawapannya adalah bab cerai dan bab rujuk adalah hak eksklusif orang lelaki. Setuju ataupun tidak, tetap jadi kuasa dia. Sebagai contoh, dia rujuk, saya rujuk awak, tak nak, tak boleh. Dia tetap akan jadi, sebab kuasa dia. Tetapi dengan syarat rujuk itu mesti dalam tempoh iddah. Tempoh iddah ni pun jahanam juga kadang-kadang masyarakat kita. Kenapa saya kata jahanam? Saya ingat lagi, mula-mula jadi pendakwa dulu, seorang pakcik umurnya 75 berkahwin dengan janda umur 34. Suka pakcik ni, daripada pakai kain kad, tukar pakai suar jin, tuan-tuan sekalian. Apa kesalahan yang dibuat oleh pakcik ini? Yang perempuan ini dia baru kematian suami. Iddah ataupun ihdad bagi orang yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari. Ingat ya, baik, 4 bulan 10 hari. Yang jadi persoalannya adalah pakcik dan wanita ini pergi menikah dengan perempuan ini setelah 2 bulan suami dia mati. Nikah di Thailand, kalau menikah di Malaysia tak jadi benda ni. Kita akan siasat dulu sebelum benar. Balik ke Malaysia, maka kena farakkanlah nikah itu, sebab nikah itu batal disebabkan bernikah dalam tempoh ihdah ataupun ihdad tadi. Maka saya kata, pakcik mai sini. Kenapa pakcik nikah dengan makcik ni umur masih dalam iddah ni? Mana pakcik tahu, pakcik ingatkan menikah hari ni besok boleh kahwin. Mati hari ni besok boleh kahwin.
Dalam hati saya kata bengong juga pakcik ni kata. Tapi tak boleh saya jenis hormat pada orang tua. Tanya yang perempuan, oh mana saya tahu orang Kedah. Kalaulah 75 masih jahil dalam bab ini, apa tandanya? Apa tandanya? Tandanya nak bagi tahu kalau yang umur begitu pun jahil, yang muda ini bertambah jahil. Sebab yang tua akan mengajar yang muda. Tapi kalau umurnya begitu, berlalunya masa dengan kejahilan begitu, maka punah jahanam. Mujur tak ada anak. Kalau lahirnya anak dalam tempoh itu. Sebab pengesahan nikah itu dibuat bukan lepas pada seminggu, dia buat lepas pada setahun. Mujur tak ada anak. Kalau ada anak, bila ada anak, ini yang saya kata tadi, kalau nak jahanam, jahanam seorang diri. Jangan jahanamkan orang lain. Faham maksud saya? Jahanamkan orang lain makna kata dengan perbuatan kita itu menyebabkan lahir anak tidak sahtara. Tak payah ingat senang ke budak ni nak survive. Ingat senang ke budak ni nak pergi cerita kenapa aku dekat sijil lahir aku tak ada maklumat ayah. Ingat senang ke budak ni nak survive. Lepas tu masyarakat kita pula berapa ramai yang cakap pada anak sendiri, jangan kawan dengan budak tu, dia anak tak sahtara. Oh, cilaka sungguh. Kenapa saya kata begitu? Ada yang bertanya pada saya, Ustaz, betul ke anak tak sah taraf ini tidak boleh jadi imam kepada mana-mana makmum? Allahu Akbar. Anak tak sah taraf tak boleh jadi imam. Habis tu kalau budak itu masuk sekolah mak tafiz 30 juzuk hafal, mana kata kena semayang seorang diri begitu. Ini. Penat. Jadi, marilah kita sama-sama belajar ilmu-ilmu yang basic ini. Walaupun dah tahu, ulang. Tuan-tuan, ada anak-anak betul. Sebelum mereka berkahwin, saya nak nasihat, cuba panggil anak, tanya soalan-soalan basic berkaitan dengan fiqh munakahat perkahwinan. Tak payah pergi jauh. Yang perempuan tanya bab iddah, tanya bab haid, tanya bab istihadah. Tuan-tuan ada nota, tanya dia. Tengok betul tak dengan jawapan yang ada. Yang lelaki cuba tanya dia pula apa yang dinamakan sebagai persetubuhan. Apa yang dinamakan sebagai nafkah. Cuba tengok dia boleh jawab ke tidak. Kalau tak boleh jawab, makna kata anak-anak tuan-tuan sekalian dalam keadaan yang mana kurang ilmu tersebut. Apa akan jadi? Mereka ini akan berkahwin dalam keadaan mereka tak ada ilmu tentang perkahwinan. Kalau mereka ini tak ada ilmu dan mereka cari lepas pada berkahwin, itu okey. Persoalan yang timbul, cuba buat siasatan di surau ini, berapa ramai yang baru berkahwin yang datang dengar kuliah setiap malam, ataupun kalau tak setiap malam, Sabtu Ahad mesti ada, sebab dia nak dengar, dia nak belajar. Sebab umur yang muda ini, tuan-tuan, kita sibuk mencari rezeki. Betul? Kan sibuk kan umur muda? Macam tuan-tuan haji ni sebab dah kaya dah, waktu boleh datang. Ni saya cerita orang muda. Orang muda kan nak bayar rumah, nak bayar PTPTN kan? Dia tak ada masa sebab dia kena cari duit. Jadi duk cari duit, cari tu, cari ini, ilmu tak cari, maka jadi susah. Tahulah, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, saya doa kepada Allah Ta'ala. Setiap kali saya mengajar khusus kahwin di Kuala Lumpur ataupun di mana-mana, saya selalu selitkan ayat-ayat yang mana menyedarkan mereka, suruh mereka cari lagi ilmu di luar sana. Kita tak nak jadi macam kes yang saya nyatakan tadi. Dia bernikah ikut dan, dia bercerai ikut dan, kemudian nak declare pula sebagai bujang di pejabat agama. Bayangkan kalau dia declare sebagai bujang di pejabat agama pula lulus, kemudian dia berkahwin, tuan-tuan sekalian, dia bercerai pula dengan suami baru dia. Kemudian rekod pejabat agama adalah bercerai kali pertama dengan suami ini. Suami pula kata, bergaduh pula, ungkit pula kisah lama, aku bukan kahwin dengan anak dara, aku kahwin dengan janda. Haruk pikuk, jadi bergaduh habis, family sana, family sini. Yang ni kata kau tipu, yang ni kata aku dah bagi tahu hari tu. Jadi masalah. Jadi ada soalan lagi? Tak ada? Sekadar itu saja, tuan-tuan sekalian. Kita berjumpa lagi bulan hadapan dengan tajuk-tajuk
yang lebih panas. Kalau tuan-tuan ada soalan nak minta saya perjelas satu-satu isu, tuan-tuan bagi tahu saya akan nyatakan dalam slot kuliah akan datang lah. Sebab isu ini ada jemaah kata boleh tak ustaz terang bab ini tentang soalan tadilah. Sebab dia kata bulan lepas ustaz cerita bab harta, jadi minta selit untuk minggu ini bab bulan ini bab ini, maka saya jelaskan. Saya rasa kalau dia hadir alhamdulillah. Kalau tuan-tuan malu sekalipun, mudah saja WhatsApp pada saya, Assalamualaikum ustaz, ni kes kawan saya, padahal kes saya. Tak apa, saya okey. Saya memang berlapang dada. Ramai dah orang rujuk saya. Kalau saya boleh tunjuk dalam handphone ini, macam-macam orang saya kenal dia, tetapi aib dia saya akan jaga. Saya tidak pernah mengeji, mengutuk orang-orang begini. Kenapa? Kenapa tuan-tuan sekalian? Dengar baik-baik. Hari ni hari dia, hari kita belum tentu. Soal dia bersalah, tu je dengan Allah Ta'ala. Saya adalah untuk baik pulih. Saya nyatakan pada dia untuk dia berubah. Kalau kita mengejinya, kenapa buat kerja begini, awak ni saya akan ada anak, saya akan ada menantu. Kita kata kat dia hari ni, 20 tahun lagi jadi pada anak kita. Waktu itu kita akan teringat balik, menyesal aku kata kat dia dulu. Jadi, tapi tak seronok juga tuan-tuan, nak tahu kenapa? Takkan setiap kali ada masalah datang jumpa saya. Sepatutnya sebelum ada masalah, jumpalah ustaz, ustazah, betul? Ustaz, ustazah ni dah macam tempat nak repair basikal tu ada. Asal masalah, ustaz, ustazah. Kenapa sebelum berlakunya masalah datang jumpa dulu? Ustaz, saya nak kahwin ni, agak-agaknya tahun depan, jodoh tak ada lagi. Apa nasihat ustaz pada saya? Itu tak ada. Yang dia ada, masalah lah bini saya ustaz. Kenapa? Bini saya lari pada rumah. Kita tanya balik, kenapa bini saya tak lari? Ustaz jaga dia betul. Dah awak tak jaga tu. Tengok dia pandai jawab. Tak ikhlas dia beritahu tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang mari terfikir di benak fikiran saya, takkan saya ini dijadikan tempat untuk bertanya masalah? Takkan kerja saya mendengar masalah orang? Saya nak dengar juga kebahagiaan orang kan? Terima kasih banyak ustaz. Nasihat ustaz cari isteri dulu. Saya dah ikut tengok, saya dapat isteri yang bagus kan? Seronok dengar tu, betul tak? Tapi tak ada. Datang WhatsApp, itulah ustaz, jodoh tak panjang. Asal ustaz jodoh tak panjang. Asal ustaz bini saya lari. Allahu Akbar. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Ya, sila tuan. Kalau kes macam tadi tu, kalau dia dah lapas cerai 3 kali, Okey. tanpa membuat laporan kepada pihak berkenaan, Baik. maksudnya dia dah ada talak 3 Di situ. dan tak ada satu tahun dalam hari. Dan dia terus bersama. Okey, dia terus bersama. Walaupun bersama tu dalam keadaan zina. Maka sepatutnya isteri itu kena laporkan terus kepada mahkamah untuk buat keputusan tentang 3 lafaz tersebut. Kalau dia tetap terus bersama, kan, dia tetap terus bersama, bimbang-bimbang jatuhnya talak 3 tersebut. Bila jatuh talak 3, maka jawapannya yang abang katakan tadi. Betul, betul kan? Ada pula anak. Macam mana? Ada pula anak. Disebabkan lafaz 3 tadi, dia pula buat-buat tak tahu. Yang abang tanya ini kisah betul kan? Betul. Tengok. Ini baru abang ni seorang. Abang tempat lain. Tapi anak itu tak nak mungkin dah jaga. Itu sebab tak lapor. Dia tak lapor. Dia tak lapor. Bila tak lapor, dia sangkakan tak jatuh. Siapa dia nak kata tak jatuh? Siapa dia? Sebab hakim syar'i saja yang boleh mengatakan jatuh ataupun tidak. Mana anak dia tu anak dia. Sepatutnya dia kena buat dululah pengasahan nikah. Tapi pada zahirnya bil ayah dia. Pada zahirnya begitu. Soalan saya kepada abang, anak itu perempuan, dia akad nikah. Anak ni adahlah dia akad nikah, nikah pula dengan anak kita. Dia masalah, dia jahanamkan anak, dia jahanamkan mertua dengan anak mertua. Ini kes ni kalau kita tahu kita kena lapor. Sepatutnya. Kes apa? Kes yang macam ni. Ya, betul. Kita tahu keadaan. Betul. Kena lapor, kena nasihat pada dia, kata pergi buat, kata. Lepas tu dia tak boleh minta
Yes. Sebab bercerai sama. Betul. Kalau macam payah, panggil pokok kuasa, suruh main tangkap dia kat rumah. Gitu ya bang, senang. Itu dia kita punya jalan. Macam saya mula-mula pindah ke Batam Benar ni, sebelah jiran rumah saya tu rumah bujang. Sekali buat balik perempuan, saya dalam hati bongok, kau tak tahu ke aku kerja apa? Semak lah dulu jiran tu kerja apa masa tu. Panggil penguatkuasa, buat masuk dalam van dua-dua. Tengok tak ada dah menyewa. Lama dah dulu mula pindah. Saya payah apa? Saya duduk dalam rumah. Penguatkuasa dia akan hidden nama kita. Penguatkuasa sampai saya pun tengok kod tingkap dah. Mudah ya. Tuan-tuan kalau tak nak serabut kepala, buat macam saya kata tadilah. Tuan-tuan tahu dah dia selalu balik kau apa, kau penguatkuasa, tengok dia punya timing tu, biar penguatkuasa yang pergi. Tuan-tuan tak payah pergi ni lah. Kadang serabut juga kalau kita pergi, dia bantai kita balik kadang. Tak serabut tak? Budak-budak muda, dia reti hormat. Mana reti hormat kita? Itu je lah. Itu caranya. Jadi, ya? Penguatkuasa tu siapa? Penguatkuasa agama, Jabatan Agama. Panggil penguatkuasa agama lah. Kalau polis tu dia dah bidang lain lah. Jadi biar kalau polis pun dia akan serah pada penguatkuasa juga. Jadi panggil penguatkuasa terus. Cuma penguatkuasa ini dia ada di Seremban, tapi Seremban atas ni ambil masa juga kan. Jadi kena setting lah masa tu. Dia selalu datang pukul apa. Abang kena jadi pengintip lah. Bagi tahu, okey sekian-sekian rumah, okey sekarang ni dia ada. Suruh mari. Lepas tu bila penguatkuasa dah tangkap, buat sibuk keluar. Kenapa ni? Kenapa ni? Oh ya Allah, tak apalah adik, pergi dulu tengok dulu, nantilah ada orang jamin lah tu kan. Buat gitu. Kena bijak kat dalam bab ni. Macam saya dah selesai dah gitu, tak tahu budak tu ke mana. Allahu Akbar. Sebab jiran di kat rumah kami kan teras tingkat. Memang nampak pandai je masuk time maghrib. Dah time maghrib orang nak semayang, dia tahu dah orang sibuk kan. Minta maaf lah. Saya mata liar tuan-tuan. Dengar tuan-tuan tengah dengar ceramah saya pun saya boleh tengok siapa muak, siapa tak muak. Sekadar itu saja. Terima kasih. Berjumpa lagi pada bulan hadapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.